Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan sambung tentang kaedah pengumpulan data bagi kuantitatif. Baik, sekarang saya akan ceritakan tentang bagaimana kaedah cara pengumpulan data kuantitatif. Baik, yang pertama, soal selidik berstruktur. So, ianya digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada sampel besar dengan soalan yang tertutup. Contohnya seperti ujian atau eksperimen. So, ujian atau eksperimen ini dia akan mengukur pemboleh ubah dengan alat atau prosedur yang standard. Itu yang pertama, kuantitatif. Alright. Yang kedua, melalui analisis statistik. Alright, data yang diproses dan dianalisis secara kuantitatif menggunakan perisian statistik seperti SPSS ataupun R. Baik, so secara kesimpulannya, kita dapat tahu yang setiap kaedah pasti mempunyai beberapa masalah. Kini, suka untuk saya ceritakan dua masalah utama bagi kaedah kuantitatif. Baik, yang pertama, kita tidak tahu tentang ketetapan jawapan. Responden mungkin memberikan jawapan yang tidak tepat atau tidak jujur, terutamanya apabila soalan yang bersifat sensitif. Pada pendapat saya, politik merupakan satu perkara isu yang sensitif dalam masyarakat pada hari ini. Maka saya rasa ini juga memang benar dalam masyarakat kita pada hari ini. Yang kedua, sampel tidak prezentatif. Sukar untuk mendapatkan sampel yang benar-benar mewakili populasi yang boleh membawa kepada keputusan yang bias. Ya, benar. Cuba kita bayangkan, di dalam satu kelompok masyarakat tersebut, kita ada pelbagai dan banyak populasi yang ada. So, bagaimana kita perlu tentukan perkara tersebut jika kuantitinya juga kita tidak boleh pastikan secara sahih. So, itu mengenai yang pertama, kaedah kuantitatif. Hai, nama saya Chu Shun Hong. Saya ceritakan tentang kaedah penyelidik kualitatif dan masalah yang biasanya dihadapi semasa pengumpulan data. Penyelidikan kualitatif menekankan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan pandangan individu. Kaedah utama yang sering digunakan untuk pengumpulan data termasuk temu bual mendalam dan pemerhatian. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran dalam penyelidikan kualitatif. Salah satunya ialah bias penyelidik, di mana penyelidik secara tidak sedar boleh mempengaruhi hasil berdasarkan jangkaan peribadi mereka. Selain itu, kesukaran untuk mendapatkan data yang konsisten juga boleh timbul, kerana peserta mungkin memberikan maklumat yang berbeza dalam situasi yang berlainan. Cabaran lain termasuk kos, masa dan sumber yang tinggi, serta isu-isu etika seperti memastikan persetujuan peserta dan menjaga kerahsiaan data yang dikumpulkan. Okey, seterusnya kita beralih kepada jendela yang lain, iaitu tentang kaedah mixed method. Baik, kaedah pengutipan data bagi mixed method adalah gabungan soal selidik kuantitatif dan juga temu bual kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan kaedah soal selidik dan juga temu bual mendalam untuk memahami data secara lebih holistik, iaitu secara menyeluruh lah. Baik, kajian tindakan atau tinjauan longitude digunakan sebagai pendekatan mixed method ini. So, secara senang untuk dikatakan, kita akan menggabungkan semua cara kaedah untuk pengumpulan data dalam mixed method inilah. So, antara masalah yang dihadapi dalam mixed method adalah kerumitan dalam penyelarasan. Ya, benar. Susah untuk kita selaraskan jika kita menggunakan pelbagai kaedah. Menggabungkan dua pendekatan yang memerlukan perancangan yang sangat teliti untuk memastikan data dari kedua-dua kaedah ini selaras dan tidak bersanggahan. Baik,
Isu ataupun masalah seterusnya adalah berkaitan dengan kos dan juga masa. Ia akan menggunakan dua kaedah sekaligus, biasanya akan memakan masa dan kos kerana memerlukan lebih banyak sumber untuk pengutipan dan analisis data. Secara kesimpulannya, setiap metodologi ni mempunyai kekuatan dan cabaran tersendiri. Jadi, apa yang kita perlu lakukan? Pemilihan kaedah pengutipan data perlu disesuaikan dengan tujuan kajian dan sumber yang ada. Jadi kita sebagai seorang analisis perlu memastikan kaedah yang kita pilih itu sesuai dengan apa yang dengan tujuan kita. Maka sekian itu saja untuk kali ini.